Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan tentang tahap kefahaman mahasiswa mengenai implikasi konsep insan sejahtera dalam kalangan masyarakat. Nama saya Hafiz bin Suhaimi. Saya akan membincangkan tentang maksud insan sejahtera. Maksud insan sejahtera ialah insan yang seimbang dan berjiwa mulia merangkumi keempat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri insan sejahtera. Apa itu ciri-ciri insan sejahtera? Ciri-ciri insan sejahtera terbagi kepada 4 iaitu J untuk jasmani, E untuk emosi, R untuk rohani dan I untuk intelek. Apa itu maksud jasmani? Jasmani merupakan upayaan psikomotor yang dimiliki oleh seseorang. Ia berkaitan dengan kecergasan fizikal diri manusia. Seterusnya ialah emosi. Emosi adalah berkaitan dengan jiwa dan perasaan seseorang. Pembangunan emosi dititik beratkan kerana emosi mempengaruhi seseorang dan tingkah laku dan tindakannya. Seterusnya kita pergi kepada rohani. Rohani ini ialah berkaitan dengan roh. Ia dititik beratkan dalam soal isu keagamaan dalam jiwa seseorang insan. Dan seterusnya saya akan pergi kepada intelek. Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu berkaitan dengan akal dan daya fikir yang dimiliki oleh seseorang bagi memastikan seseorang itu memperolehi perkara seperti berfikir secara kreatif dan kritis, mendapatkan, meningkatkan dan menyebarkan ilmu, dan yang terakhir memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Terakhir daripada saya akan membincangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian kami adalah untuk menerapkan aspek jari dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, konsep insan sejahtera akan memberikan impak yang positif dalam segi pembangunan dan perpaduan negara. Yang ketiga ialah membuktikan falsafah pendidikan kebangsaan berfungsi dengan sebaiknya dalam melahirkan masyarakat yang maju, proaktif dan inovatif. Dan yang terakhir, tahap intelektual seseorang dipengaruhi oleh keseimbangan jari yang stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pula akan menerangkan tentang kajian literatur yang telah kami lakukan. Artikel yang pertama ialah artikel Pembangunan Masyarakat ke Arah Kesejahteraan Berteraskan Pembangunan Insan dari Encik Roslan bin Muhammad. Artikel ini menerangkan bahawa kepentingan konsep insan sejahtera ini perlu diterapkan ke dalam setiap individu bagi membina masyarakat ke arah kesejahteraan. Hal ini kerana kesejahteraan masyarakat itu hanya dapat dicapai jika semua orang memiliki keseimbangan yang baik dari segi semua aspek iaitu rohani, jasmani, intelek dan emosi. Seterusnya, ia dapat melahirkan insan yang sedar bahawa sifat dan perbuatan baiknya itu adalah ikhlas mata-mata dan tidak mengharapkan balasan daripada orang lain, dan ia dapat memberi contoh kepada orang lain dan mereka akan menerapkannya supaya kebaikan berkekalan di kalangan masyarakat. Dengan itu, kesejahteraan dan kedamaian di antara masyarakat itu insya-Allah akan tercapai. Artikel kedua pula ialah artikel Pendidikan, Matlamat dan Fungsinya yang ditulis oleh Hussein bin Sarju, Rohana binti Hamzah dan Amiruddin bin Udin. Artikel ini pula membincangkan bahawa aspek intelektual ini amalan penting kerana ia boleh mempengaruhi ketamadunan sesebuah bangsa. Selain itu, kita akan dapat membuat keputusan lebih tepat dengan kegunaan ilmu yang kita perolehi, dan ini akan menyebabkan kita akan memperolehi kepercayaan dari kalangan masyarakat yang berada di sekeliling kita, dan mereka akan terpengaruh untuk melakukan apa yang kita lakukan. Seterusnya, intelektual ini dapat membimbing manusia untuk membina kehidupan yang sejahtera dan menghadapi cabaran-cabaran pada zaman sekarang dan akan datang. Artikel yang ketiga pula ialah artikel yang bertajuk Keluarga Sihat Melahirkan Komuniti yang Sejahtera. Ia ditulis oleh Amran Hassan, Fatimah Yusof dan Khadijah Alawi. Di dalam artikel ini, kami mengambil dari segi aspek jasmani. Badan kita ini perlulah dijaga oleh diri kita sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan diri kamu mempunyai hak ke atas kamu.
Riwayat ini menunjukkan bahawa kita sebagai manusia haruslah menjaga kesihatan dan setiap anggota tubuh badan kita berperanan mengikut hak yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, kehendak spiritual seperti ibadah, solat dan akidah yang tepat juga perlu dipenuhi. Artikel yang keempat pula, artikel yang bertajuk Kecerdasan Emosi dan hubungannya dengan pencapaian akademik dan tingkah laku pelajar, yang ditulis oleh Profesor Madya, Dr. Azizi Haji Yahya dan Yusof Bul. Artikel ini adalah sebuah kajian untuk mengenal pasti sama ada kecerdasan emosi itu mempengaruhi pencapaian akademik dan tingkah laku kenakalan pelajar atau tidak, dan kajian ini dilakukan di Batu Pahat, Johor. Emosi juga berkait dengan kemahiran interpersonal, iaitu kemahiran bersosial, kerana emosi yang baik dapat menghasilkan tutur kata yang baik. Artikel yang kelima pula adalah artikel yang bertajuk Pendidikan Rohani Berasaskan Sains Al-Quran, yang ditulis oleh Muhammad Fuad Osman, Muhammad Adili Cekno, Maimun Aksha Lubis dan Wan Nurul Syuhada Wan Hasan. Artikel ini membincangkan bahawa pentingnya aspek rohani ini terhadap seseorang individu tersebut dengan berteraskan kepatuhan dan kepercayaan terhadap Tuhan. Sebagai orang Islam, kita mesti berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat banyak kebaikannya jika kita menerapkannya, dan bagaimana kita boleh mengaitkannya dengan dapat memberi kesan kepada masyarakat. Sekarang, kita di bahagian rumusan pula. Sebagai penutup bicara, saya akan menyampaikan rumusan dari segi pandangan kami. Konsep insan sejahtera ini yang terdiri daripada aspek jasmani, rohani, intelektual dan emosi amatlah penting untuk kita terapkan ke dalam diri kita. Kita juga perlu menyeimbangkan semua aspek ini dengan baik, kerana setiap dari aspek itu dapat memberi kebaikan kepada diri kita lalu memberi kesan kepada tahap kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, marilah kita sebagai manusia di muka bumi ini memiliki, mengajar dan menerapkan keseimbangan semua aspek ini supaya kita dapat menjadi modal yang baik dan dapat memberi kesejahteraan dan kedamaian di antara masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Romli dan saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian itu bermaksud teknik dalam mereka bentuk, mengumpul, menganalisis data bagi memperoleh atau menghasilkan sesuatu bukti yang kukuh sebagai sokongan terhadap sesuatu kajian. Secara umumnya, metodologi ini mentafsirkan bagaimana sesuatu masalah itu dikaji, sebab-sebab tertentu dalam kaedah serta teknik yang digunakan. Okey, tujuan metodologi kajian ialah membantu dalam memahami secara lebih meluas ataupun secara lebih terperinci dalam pengaplikasian kaedah dalam kajian dengan menghuraikan tentang proses kajian. Ini saya akan membentangkan kaedah kajian. Bagi melaksanakan dan menjalankan metodologi kajian, kami menggunakan 3 kaedah, iaitu kaedah pemerhatian, kaedah kaji sendiri dan kaedah rujukan dari sumber ilmiah. Yang pertama, kaedah pemerhatian dapat dilakukan dengan menyelidik tingkah laku pelajar sama ada mereka mengamalkan konsep insan sejahtera dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, pelajar mengisi masa luangnya dengan membaca buku. Membaca buku merupakan sebahagian daripada konsep insan sejahtera iaitu tersebut. Kedua pula ialah kaedah kaji sedik atau dikenali sebagai sedik. Kaedah ini bertujuan untuk mengukur dan mendapatkan hasil dan data daripada pelajar-pelajar random sama ada mereka memahami implikasi terhadap konsep insan sejahtera. Kami menggunakan Google Form sebagai borang kaji sedik dan disebarkan ke medium seperti WhatsApp. Form ini dilengkapi dengan elemen seperti jantina, kelayakan akademik dan soalan yang berkaitan kajian atau dokumen. Dan pelajar-pelajar perlu menjawab berdasarkan jawapan berskala 1 hingga 5 iaitu daripada sangat tidak bersetuju hingga sangat bersetuju. Kaedah yang terakhir ialah kaedah rujukan daripada sumber ilmiah seperti artikel dan jurnal. Dapat membantu kami melakukan kesimpulan akhir tentang kajian yang kami lakukan.
kaedah pemerhatian pula merupakan kaedah alternatif yang ada untuk mengumpul maklumat selain daripada soal selidik dan juga temuduga. Kaedah ini bertujuan untuk memerhati cara pelajar menerapkan konsep insan sejahtera dalam kehidupan mereka. Sumber yang kami gunakan iaitu artikel daripada akhbar, YouTube, media sosial seperti Facebook dan juga Twitter. Seterusnya merupakan kaedah rujukan melalui sumber ilmiah. Ia merupakan kaedah mengumpul dan mendapatkan maklumat melalui sumber ilmiah seperti Google Form, artikel dan juga kajian literatur. Di samping pengumpulan data-data melalui soal selidik dan juga kaedah pemerhatian, kaedah ini juga membantu kami untuk membuat rumusan pada akhir pembentangan kami. Okey, untuk rumusan metodologi kajian ini sangat membantu dalam memperoleh data dan jawapan yang sangat tepat melalui teknik-teknik yang digunakan mengenai implikasi konsep insan sejahtera dalam kalangan masyarakat. Teknik-teknik yang digunakan amat berkesan dalam memperoleh data dan jawapan serta dipercayai dan berkualiti. Okey, kesimpulannya, konsep insan sejahtera ini mestilah diterapkan dalam diri umat Islam. Hal ini memandangkan umat Islam terutamanya dalam kalangan pelajar atau remaja merupakan bakal pemimpin pada masa hadapan. Oleh itu, keseimbangan dalam aspek jeri ini dapat melahirkan umat yang seimbang dan cemerlang. Walau bagaimanapun, muafakat antara masyarakat juga dapat dibentuk seandainya semua dapat menerapkan aspek jeri dan menyeimbangkannya dalam diri masing-masing. Sekian, terima kasih.